Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين Wajaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ketahui olehmu hai sekalian ikhwan, ketahui olehmu hai sekalian ikhwan, ini saudara, yani ikhwan fiddin lah, saudara pada agama lah. Kerana ikhwan tu ada banyak. Nah, ukhuwah ni ada orang panggil fin nasab, nah, ukhuwah pada tali titi darah, nah, ukhuwah fil watan, saudara dengan makna senegara, setanah air. Nah, ukhuwah ikhwan dengan makna saudara, sekemanusiaan. Nah, itu merentasi tanah air, berbila bangsa, berbila agama. Tapi sini hei segala ikhwan, ikhwan fiddin lah, ukhuwah fiddin, saudara Islam. Hei saudara-saudara yang beragama Islam, ketahui olehmu akan tabiat dan perangai iblis dan segala syaitan. Syaitan ni tentera bagi iblis lah. Seperti yang tersebut, yang termazkur, mana yang tersebut lah, seperti yang termazkur, yang tersebut di dalam beberapa nas ayat Quran. Telah lepas kita baca dah banyak ayat Quran Allah Ta'ala cerita tu. Nah, la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa man yattakhidhi syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura wa la yaghurrannakum billahil gharur innasy syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Itu. Banyak lagi lah selain daripada ayat-ayat tersebut, banyak lagi lah dalam beberapa nah ayat Quran. Nah, perangai syaitan, tabiat syaitan ni memang yang paling powernya syaitan ni, inna syaitana ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ada lagi ayat gitu. Nah, wa qala syaitan lil insan ukfur. Itu ya juga. Nah, dah itulah orang panggil tabiat syaitannya. Bukan hanya pedaya untuk buat dosa sahaja, bahkan hingga tahap kufur, baru selesai tugas syaitan. Kerana falamma kafara, tak mana kafir lah seorang itu dengan sebab termakan dengan godaan syaitan, hasutan syaitan. Lalu akhirat kelak, qala inni bari'um minka, maka syaitan kata kami ni berlepas diri daripadamu. Inni akhafullah rabbal alamin. Aku pun kata syaitan, aku pun takut pada Tuhan sekalian alam. Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam.
Jadi mu kena tahu akan tabiat perangai iblis dan segala syaitan seperti yang termazkur, yang tersebut di dalam beberapa nas ayat Quran. Bahawasanya adalah iblis dan segala syaitan tu tiada menyuruh mereka itu, iblis dan syaitan, akan insan, akan manusia, melainkan apa iblis dan syaitan akan suruh pada manusia ni? Dengan berbuat yang qabihun, yang keji, dan tughyanun. Tughyanun maknanya melampau, celaka pun boleh. Celaka, melampau, itulah orang panggil tugas syaitan, tugas iblis. Dia tak suruh benda lain melainkan benda tu qabih dan tughyan. Dan tiada yang dijanjikan mereka itu, syaitan iblis, akan segala manusia melainkan ghurur, tipu daya. Tipu daya dan isyan. Tu derhaka maknanya. Isyan makna derhaka pada Allah. Tu tak ada benda lain dah. Iblis syaitan ni kalau dia berjanji pasti dah ghurur, tipu daya, isyan, derhaka pada Allah Taala. Dah. Maka adakah patut diikut suruhan yang semata-mata kejahatan? Tu istifham bimaknal ingkari. Kuat bunyi hujan. Tutup itu. Tutup itu. Maka adakah patut diikut suruhan yang semata, suruhannya tu adanya tu deh. Maka adakah patut diikut suruhannya iblis dan syaitan-syaitan ni? Sifat bagi suruhan syaitan iblis ni mana? Yang semata-mata kejahatan. Tak ada benda lain dah. Syaitan ni, iblis ni, kalau dia suruh, memang orang panggil kejahatan mutlak. Kejahatan secara mutlak dah. Dan adakah patut diharap akan janjinya syaitan iblis? Patutkah kita duk rojak kepada janji syaitan iblis? Lalu tabur masjid, pak syaitan mari lah dah. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Itu. Musdekah tu fakir lah mu. Miskin lah mu kalau musdekah kan. Yang mari saya dah syaitan tu. Ataupun tidak orang panggil tabur masjid lah lalunya. Nak hantar anak air ngaji agama. Syaitan kata mana? Miskin lah anakmu esok ngaji agama gelap masa depan dah lah. Ngaji apa pondok nanti ni. Nak makan gapo dia kata esok. Tak ada siji berjela-jela. Tu syaitan tu. Dia mari dengan orang panggil apa? Janjian dia tipu daya. Padahalnya Tuhan janji dah rezeki. Tuhan janji rezeki. Tuhan janji rezeki. Semua makhluk ni Tuhan janji siap dah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada suatu pun yang melata atas muka bumi ni melainkan Allah Taala sudah siap rezeki bagi dia. Apatah lagi orang mengaji agama. Apa hadis tu ingat tak? Man tafaqahu fid din, kafalallahu lahu rizquhu. Ada tak hadis? Ingat tak? Takaffalallah kata ingat dah. Siapa dia yang menuntuti faham pada agama, maka mencukupi oleh Allah Ta'ala ke rezekinya. Itu ada ke? Takaffalallahu lahu rizquhu. Kata ini kan? Apalah hadis ya? Ada hadis lah maksudnya. Tapi yang mari janji dengan mu atas anak ngaji pondok, ngaji madrasah, siap lah mu. Miskin lah mu. Anak mu nak makan gapo esok. Itu orang panggil janjinya iblis syaitan. Sifat bagi janji yang semata-mata perdaya, tipu daya. Maknanya perdaya makna tipu daya. Tipu itu. Tapi terhasut nak buat guna. Nak tipu syaitan lah. Dan lanjuran tu makna isyan tadi. Lanjuran makna terlanjur kepada maksiat. Mana berbuat durhaka pada Allah Ta'ala. Itu maknanya janji daripada iblis dan syaitan. Adakah patut? Yang ini dengan makna istifham bimaknal ingkari. Tentu tidak patut. Itu maknanya tidak patut kita ni duk ikut
suruhan syaitan, hasutan syaitan, janjian-janjian syaitan iblis. Maka tiada jua orang yang mengikut suruhan dan mengharap akan janjinya iblis syaitan. Tu. Melainkan kalau orang tu ikut juga suruhan syaitan iblis, godaan syaitan iblis, hasutan syaitan iblis. Ikut juga janjian, harap juga ke janjian syaitan iblis. Nah, dia harap juga, dia ikut juga. Kalau gitu, orang tersebut orang yang ahmakun, bodoh. Ahmakun artinya bodoh. Nah, orang yang bodoh. Nah, dan maghrurun juga. Artinya orang yang mengikut suruhan iblis syaitan, orang yang mengharap janjian iblis syaitan ni, tak ada orang lain dah, melainkan orang tu pasti dah orang yang ahmakun, orang yang bodoh, dan maghrurun, orang yang tertipu daya, orang yang ditipu daya. Nah, mudah kena tipu. Nah, mudah kena tipu. Nah, tu hai tengok. Dan setengah daripada bagai mungkar. Tak habis lagi ni. Nah, kayak dia duk sebut dah kan? Dia duduk tengah jawab soalan berapa bagai mungkar yang terkandung di dalam pekerjaan berbuang pesilah dan menyangkar. Buai sia. Dengan jamu orang panggil hatu ni. Nah, jamu dengan pulut kuning ke nasi panggang ke berapa ikutlah. Nah, berapa mungkar. Jadi hak lepas dah dia jawab dah. Pertamanya tabzir, membazir. Yang keduanya ialah ikut syaitan. Nah, ikut iblis. Nah, duk harap kau janji syaitan, janji iblis. Setengah daripadanya lagi, tengok. Dan setengah daripada bagai, baca bagai nih. Dan setengah daripada bagai mungkar yang terkandung di dalam pekerjaan berbuang pesilah dan menyangkar itu, yakni buang sia dengan menyangkar ni maknanya jamu syaitan. Jamu dengan pulut kuning, jamu dengan beras kunyit, jamu dengan ayam panggang, ikutlah. Itu panggil menyangkar. Setengah daripada bagai mungkar yang terkandung di dalam perbuatan itu, iaitu syirkun syirik. Kok mana syirik? Nanti dia akan hurai. Kalau tidak syirik pun, dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah dalalah lah. Bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang qabihah, bid'ah yang keji, bid'ah yang jahat. Itu makna bid'ah yang sayyi'ah. Baik. Tu. Baik. Inilah mana syirik atau bid'ah sayyi'ah ni, mungkar yang terlebih besar dan yang sangat keji. Sabit tu musannif ni dia kritik benda ni. Nah, kerana mungkar. Kalau benda tu bukan mungkar, pasti musannif tidak akan kritik. Nah, kerana mafhum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa zalika adhaful iman. Jadi nak kuat kuasa tak ada undang-undang. Maka kena cakap, kena bersuara, termasuk bersuara tulis dalam kitab. Nah, orang beli ambil baca, tak boleh kerja buat pesilah ni, buat sia ni. Tak boleh jamu hatu dengan bulut kuning, beras kunyit, gapo dengan ayam panggang, ayam golek, gapo tak boleh ni. Tu kenapa ada bagai-bagai mungkar. Setengah daripada mungkarnya ialah syirkun dan bid'atun sayyi'atun. Nah, inilah syirik dan bid'ah ni. Bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang keji. Mungkar yang terlebih besar dan yang sangat keji. Mungkar yang terlebih besar, tak ada lah syirik. Kerana ayat Allah Ta'ala sebut kan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak ampun dosa mensyirikkan Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala siap untuk ampun dosa-dosa selain daripada syirik. Tengok. Dari kerana apakah orang panggil syirik dan bid'ah sayyi'ah terkandung di dalam pekerjaan buang sia, buang pesilah dan menyangka jamu hatu dengan bulut kuning, beras kunyit ni. Pertama ni dari kerana ni ilak dulu pada kata syirkun. Ilak pada kata syirkun dulu.
Bid'ah sayyi'ah tu nanti ke bawah tu. Dari kerana jika diiktikadnya seorang hak berbuat hijab buat silah dengan menyangka ni. Dari kerana jika diiktikadnya seorang, dia pegang dalam hati dia, itu mana i'tikad. Dia berpegang kejap dalam hati dia, yakin bulat dalam hati dia, tu apa panggil i'tikad. Pegang berapa? Bahawa yang ni akan bahawa tiada sembuh. Baca sembuh tu, yang baca sembah. Tiada sembuh yang satu daripada penyakit. Tak sembuh mana-mana pun daripada penyakit. Atau tiada tertolak daripada bahaya, yang ni tidak tertolak bala. Melainkan bila boleh sembuh sosok penyakit tu, bila boleh tertolak bahaya bala tu, melainkan dengan menyangkar, yang ni dengan sebab menjamu akan jin hatu setan dengan pulut kuning berah kunyit ke apa, atau dengan sebab berbuang pesilah buai sia. Lagu mana tak jawab lagi. Maka ditilik fafihi tafsil. Maka ditilik ai fafihi tafsil. Maka ditilik fafihi tafsil. Jika diiktikadnya seorang akan yang demikian itu mana tertolak bahaya. Demikian itu tertolak bahaya. Atau sembuh satu daripada segala penyakit itu. Tak kena tu. Maka ditilik jika diiktikadnya seorang yang demikian itu, ambil dekat ni membuang pesilah dan menyangka. Dia i'tikad kata perbuatan buai sial dan menjamu hatu dengan berah kuning, berah pulut kuning ke berah kunyit pulut kuning ke mana tu. Dia i'tikad perbuatan tu memberi bekas, memberi kesan dengan tabiatnya yang demikian itu. Mana? Menyangka, menjamu hatu tadi dan berbuang pesilah, buat sia tadi. Maka orang itu jadi kafir lah. Kerana dia tu orang panggil mazhab tabi'iyah dengan tabiat. Ataupun tak nanti ke mazhab tabi'iyah, dia tak kata tabiat lah. Dia kata tu buang pesilah dengan menyangka, mana buai sia dengan jamu hatu dengan berah kuning pulut kunyit ni sebagai ilah ni. Tu menyembuhkan satu daripada penyakit, atau sebagai ilah tertolaknya bala bahaya dan sebagainya. Tengok. Tu orang panggil takliliyah. Lazim daripada kita jamu hatu dengan pulut kuning dengan berah kunyit, atau lazim daripada kita tu buai pesilah, buai sia, maka sembuh satu penyakit daripada segala penyakit. Memberi kesan. Atau tertolak bahaya. Jadi kafir ke? Sama lah buat mazhab tabi'iyah yang sebut ni. Kerana apa? Tak ada beza, melainkan orang panggil hak terbeza di antara tabi'iyah memberi bekas dengan tabiat dengan memberi bekas dengan ilat itu hanya iktiran, tak iktiran je. Yalzamu iktiran je. Itu je. Maka orang itu jadi kafir. Jadi kafir itu ada selisih pendapat ke ulama? Tidak ada. Jadi kafir itu dengan tiada bersalahan sekalian ulama. Tiada berkhilaf, tak ada selisih pendapat. Ulama ijma' kata kafir. Siapa i'tikad jamu hatu dengan berah kuning bulut kunyit, menyangka dia panggil. Ataupun buai silah, buai sia dia panggil. Itu memberi kesan dengan tabiat perbuatan dua tadi itu pada menghilangkan, menyembuhkan satu penyakit atau menolakkan bala, kafir. Ataupun dua hijau jahat tadi itu sebagai ilat yang melazimi bagi maklulnya apa? Sembuh satu penyakit, tertolak satu bahaya ataupun bala. Maka jadi kafir dengan tiada bersalahan sekalian ulama. Itu. Bapa tu kafir dengan ijma'. Kufrun bi ijma'il ulama tu bapa? Ilat pada kata
kafir, jadi kafir. Inilah perkataan jadi kafir dengan tiada bersalahan sekalian ulama. Sepakat semua ulama kata kafir ni. Kerana tiada baginya seorang yang mengiktikad tadi itu tauhid pada af'al Allah Ta'ala. Tak ada mengesahkan Allah Ta'ala pada segala perbuatan Allah Ta'ala. Nah, tidak ada tauhid, tidak ada mengesahkan Allah Ta'ala pada segala perbuatan Allah. Mana perbuatan Allah Ta'ala ni bukan perbuatan Allah Ta'ala, hanya tabiat daripada apa? Perbuatan menyangka. Jamu hatu. Perbuatan buat persilah, buat sia. Tu. Ataupun buat persilah dengan menyangka inilah sebagai ilat bagi adanya maklul, iaitu sembuh penyakit, tertolak bahaya bala. Bukan Allah Ta'ala buat. Ketika tu kafir lah. Kenapa? Tiada baginya seorang yang mengiktikad tu tauhid pada af'al Allah. Dan jika tiada diiktikadnya seorang akan yang demikian itu menyangkar dan berbuang persilah. Nah, dia tidak iktikad kata jamu hatu dengan berah kunyit pulut kuning tu. Dia tidak iktikad kata buah sia, buah persilah tu memberi bekah dengan tabiatnya. Tabiatnya demikian itulah. Dia tak iktikad gitu. Tapi dia buatlah kerja menyangka jamu hatu tadi dengan berah kuning, pulut kunyit ke apa. Nah, dia buatlah kerja buah persilah, buah sia ke apa tu. Tapi orang tanya, demo duk buat kerja lagu ni? Nah, kerja buah persilah dengan menyangka ni ke menyembuh? Dah. Itu. Lepas tu, hanya diiktikadnya seorang akan menyangkar dan berbuang persilah tu memberi bekah dengan kuwah yang dijadikan Allah Ta'ala di dalam menyangkar dan berbuang persilah. Ni wa man yakul bi quwwatil muda'ati. Tu wa man yakul bi quwwatil muda'ati, barang siapa yang mengiktikadkan memberi bekah dengan kuwah yang diletak oleh Allah Ta'ala pada satu-satu perkara. Apa tu? Fazakah bid'iyun. Maka orang tu bid'ah sesat. Tengok. Maka jawabnya, ni jawab bagi jika. Maka orang itu, orang yang tiada mengiktikadkan menyangka buat jamu hatu dengan bulat berah kuning, bulut kuning, buat persilah tu. Memberi bekah dengan tabiat. Hanya dia kata Allah Ta'ala hak buat. Orang panggil pada menyangka dan berbuang persilah tu kekuatan untuk menyembuhkan penyakit dan menolakkan bahaya bala. Maka orang itu jadi bid'ah fasik. Jadi bid'ah dalalah. Bid'ah fasik. Masalah orang tu jadi bid'ah fasik tu tiada bersalahan sekalian ulama. Sepakat. Ulama sepakat kata orang tu bid'ah fasik. Ulama sepakat. Tu. Dan pada kufur orang lagu ni lagu mana? Bersalahan mereka itu ulama. Masalah kafir ke tak, ulama selisih pendapat. Masalah sesat, tentu dah sepakat oleh ulama. Sesat, ya sesat. Kafir ke tak, selisih pendapat ulama. Tapi kata ulama mawara an-nahri, mawara an-nahri itu ada dhabit dah deh. Apa? Ulama Maturidiyah. Tetapi kata ulama mawara an-nahri, negeri hok di belakang sungai. Di Samarkand lah. Orang itu jadi kafir juga. Tu khilaf lah. Tu nak ayat tu khilaf. Maka bila khilaf tu tak boleh lah kita buat kitab siapa iktiraf Syekh Ibrahim Bajuri apa nanti ni. Berat lah gitu. Khidih. Boleh lah gitu. Nama dah khilaf. Khilaf. Dan jika tiada diiktikadnya seorang yang demikian itu memberi bekah dengan tabiatnya. Ini masalah lain pula. Dan jika tiada diiktikadnya seorang akan yang demikian itu menyangkar dan berbuang persilah, buah sia dengan jamu hatu, berah kuning, pulut kunyit apa tu. Memberi bekah dengan tabiatnya. Dia tak iktikad.
perbuatan itu memberi bekah dengan tabiat. Dan tiada juga mengiktikadkan menyangkar dan berbuang persilah tu memberi bekah ia dengan kuwah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala di dalamnya, di dalam perbuatan menyangkar dan berbuang persilah tu. Gapo bunyi kuat tiku nampak duk main mana kata imam pun hai kuat bunyi. Ayat yang tikak lah kau tadi. Tu. Hanya apa? Hanya diiktikadnya seorang bahawasanya yang memberi bekah pada menyembuhkan dan menolakkan bahaya itu Allah Ta'ala jua saja. Kata Allah Ta'ala yang menyembuh. Allah Ta'ala lah yang menolak bala ni. Lepas tu apa duk buat perbuatan jamu hatu dengan berah kuning, pulut kunyit, orang panggil menyangkar dan berbuang persilah ni, buah sia ni. Dengan sebab diadak sababiah. Dengan sebab diadakannya. Diadakannya nyo menyangkar dan berbuang persilah. Dia buat jadi adak. Dia buat jadi adak. Orang panggil ini adak ni macam hukum adak lah. Macam kita nak kenyai makan nasi. Allah yang beri kenyai. Makan nasi tu supalah dengan menyangkar. Jamu hatu berah kuning, pulut kunyit ke apa. Dengan buah persilah, buah siap ke apa. Sama lebih kurang tu lah. Apabila dikerjakan sangkar atau persilah itu, apabila dikerjakan sangkar, jamu hatu dengan berah kuning, pulut kunyit, ayah golek, ayah panggil ke apa. Atau persilah itu, yang ni dikerjakannya buah siap itu, maka dijadikan oleh Allah Ta'ala sembuh daripada penyakit. Ayat gitu. Macam yang iktikad ahli sunnah dah ni. Iktikad ni betul dah. Iktikad tu betul, buat tu tak betul. Tengok molek. Maka dijadikan oleh Allah Ta'ala sembuh daripada penyakit. Dan ditolakkan nyonya Allah segala bahaya pada ketika itu. Ketika mana? Ketika dikerjakan adat dengan menyangkar dan membuang persilah itu. Kata seorang itu lagi. Adalah kias bandingannya dan adalah kias dan bandingan yang demikian itu buat persilah dan menyangkar ni nak hubungnya orang panggil masalah, orang panggil jamu hatu dengan berah pulut kunyit ke apa ni, seperti api dan makanan lah. Pandai agak ni kali orang tu mengaji Usuluddin lah, fiqh tak mengaji kat sini. Seperti api dan makanan. Tiada memberi bekah ia api dan makanan dengan tabiatnya, tabiat api dan makanan. Api tidak memberi bekah pada menghangus dengan tabiat api. Makanan tidak memberi bekah dengan tabiat makanan pada mengenyang, pada menghanguskan dan mengenyangi. Itu mengenyangi ya. Dan tiada memberi bekah ia api dan makanan dengan sebab kuah kekuatan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala di dalamnya, di dalam api dan makanan. Lepas tu hanya yang memberi bekas pada menghanguskan dan mengenyangi itu Allah Ta'ala jua dengan diadakannya Allah menjadikan hangus. Dengan diadakannya api menjadikan hangus. Gitu. Bila tak kala bersentuh api dengan suatu yang kering dan diadakannya, kalau gitu dengan diadakannya Allah, gitu. Bukan api dah ni. Dengan diadakannya Allah menjadikan hangus tak kala bersentuh api dengan suatu yang kering. Dan diadakannya Allah kenyang tak kala memakan akan makanan. Tu kata supaya tu lah. Supaya kita makan minum. Tu. Jadi siapa hak kenyang? Allah. Lepas tu kita makan tu. Kita makan tu sebagai adat. Jadi kita jamu hatu dengan berah kunyit, pulut kuning ni, dengan ayah panggil ayah golek ni, Allah lah hak bagi sembuh penyakit. Bukan orang panggil perbuatan jamu hatu tu, bukan menyangka tu, bukan perbuatan persilah buah sia tu, bukan. Pandai juga ya, nampak macam akidah kuat dah ni. Katanya demikianlah kias dan banding sangkar dan persilah. Lagu tu lah kata. Kita duduk jamu hatu dengan menyangka, kita duduk buat persilah, buat sia. Lagu tu lah lebih kurang lah tu. Lagu mana jawabnya? Orang lagu ni.
Maka orang yang beriktikad demikian itu tiada jadi kafir dengan mujarrad iktikad itu. Tak jadi kafir dengan semata-mata iktikad tu, memang tak jadi kafir lah. Betul lah iktikad tu, tak salah lah. Lepas tu hanya jadi bid'ah jua. Bid'ah tu sebab perbuatan tu tidak betul. Nah, bid'ah pada perbuatan. Karena bid'ah ni ada pada perbuatan, pada perkataan, pada iktikad. Nah, tu bid'ah ni tidak hanya orang panggil perbuatan saja. Iktikad. Nah, tu bid'ah juga. Nah, jadi bid'ah ni bid'ah perbuatan tu. Jadi bid'ah jua. Tetapi sungguh pun kata tak jadi kafir dengan mujarrad. Mujarrad ni mana semata-mata iktikad lagu tu memang tak jadi kafir lah. Nah, iktikad tu betul lah. Iktikad tu betul lah tu iktikad ahli sunnah wal jamaah. Tetapi jadi kafir iyo seorang hak cakap lagu tu jika tu kait. Kafir dia tu kait jika dihalalkannya seorang akan pekerjaan sangkar jamu hatu dengan berah kuning pulut kuning. Berah kuning pulut kuning, ayam panggai, ayam golek, dan dihalalkannya seorang akan pekerjaan pesilah buah sia. Tu. Dengan i'tikad yang demikian itu pekerjaan itu halal. Jadi kafir ke? Kalau kata perbuatan ni halal, dia jadi kafir dengan sebab menghalalkan benda yang haram. Dia tak jadi kafir dengan sebab i'tikad dia tadi. Nah, i'tikad dia tadi tidak syirik lah kita kata. Lepas tu apa yang menyebabkan dia boleh terjerumus dalam lembah kekufuran juga tu? Kerana dia mengubah hukum Allah Ta'ala. Tu tengok. Benda haram dia kata halal. Kafir dengan sebab menghalalkan benda yang haram ni dengan tiada khilaf segala ulama. Tak ada khilaf ulama. Tu. Apa tu bolehkah kita duk kiyah dengan orang panggil makanan, minuman, api, pisah, benda betul-betul ada dengan perbuatan jamu hatu dengan pulut kuning, pulut kuning berah kunyit, ya golek ya panggil buah bersilah buah sia tadi. Gini musannif jawab. Adapun qiyas dan banding yang tersebut itu tiada sah. Tidak sah. Maksudnya qiyas tu qiyas ma'al farid. Karena antara makis dan makis sunnah alaih tu beza. Memanglah makanan tu ada. Api tu ada. Ada pun kita duk pergi jamu hatu jing dengan berah kunyit pulut kuning ni, itu bukan ada. Itu kita yang mengada-ngada ke? Itu ni. Itu kita yang mengada-ngada kan? Bukan ada tu. Dah. Tiada sah. Qiyas fasid dia panggil tu. Qiyas fasid. Tiada sah akan jadi menghalalkan i'tikad yang tersebut itu. Sebab apa tidak sah orang panggil qiyas tersebut? Sebab berlain-lainan hukum. Tak sama tu. Taghayyurul ahkam tu. Taghayyurul asbab. Berubah sebab, berubah hukum. Lain sebab, lain hukum. Dari kerana api dan makanan itu sebenarnya lah ia api dan makanan setengah daripada segala sebab yang berada. Memanglah. Mugi negeri mana? Orang kenyang tu dengan apa? Makan. Tu adat lah tu. Betul sungguh lah. Adat sungguh lah tu. Orang nak bakar apa-apa benda dengan apa? Dengan air orang bakar. Dengan api. Memang. Pergi negeri mana pun begitu. Artinya tu orang panggil sebenar-benar adat. Dengan tiada syak, tidak ragu-ragu dan tiada khilaf. Tak ada satu orang manusia pun atas muka bumi ni, di benua mana, negeri mana, pasti dia kata kalau nak kenyang, adaknya kena makan. Kalau nak bakar, adaknya kena ada api. Kalau nak bersih, adaknya kena ada air. Itu. Tapi tiba-tiba, kalau nak sembuh penyakit ni, adaknya kena menyakar, kena jamu hatu. Pelik negeri Remo tu. Negeri awal tak ada lah tu. Boleh kata hukum adat lah tu? Tak boleh. Tengok. Dengan tiada khilaf dan tiada khilaf. Adapun pekerjaan menyangkar jamu hatu jing dengan berah kunyit pulut kuning, ayam panggai, ayam golek dan pesilah, maknanya pekerjaan membuang pesilah itu
maka iaitu menyangkar dan persilah. Sekali-kali tiada ia pekerjaan menyangkar dan membuang persilah buat sia itu setengah daripada segala sebab yang beradab. Tidak. Tu bukan sebab beradab tu. Negeri kita di bawah angin ni hak banyak kan. Duk jamu satu jamu tu jamu ni. Beras kunyit pulut kuning berapa? Nah. Duk jamu negeri lain dah ada. Maka bukan orang panggil adab tu. Tu bukan adab. Adab hak tak boleh buat jadi hukum lagu tu. Maka iaitu dan jika takdirkan, jika kita fardu takdirkan berlaku padanya pada pekerjaan menyangkar jamu hatu jing dengan beras kunyit pulut kuning, payah panggil golek, dan padanya pada membuang persilah buat sia, akan kelakuan seperti kelakuan sebab yang beradab dengan sebabnya nya kelakuan. Kita kata tapi dia sungguh kita jamu hatu tu sembuh nyakit Nah, kita pergi buat sia itu buat persilah tertolak bala. Contoh. Jadi sungguh. Takdirlah kata lagu tu sungguh, maka iaitu apa? Berlaku tu. Tu. Takdir berlaku tadi tu. Semata-mata perdaya syaitan jua. Itu semata-mata tipu daya syaitan jua. Maka bitapa kiranya, maka bagaimanakah kaifa yasihu lah. Tu maknanya la tasih, tidak sah. Ni orang panggil ingkari juga, istifham bermakna ingkari. Maka bitapa kiranya sah kias dan banding yang tersebut itu, sekalian ikhwan, sekalian saudara pada agama yang akil, yang berakal, fikirkan olehmu dengan insaf. Adakah adakah apa tu? Bahaya yang terlebih besar daripada bahaya kufur dan bid'ah sayyi'ah? Kita kata orang tu tak ngaji langsung akidah, maka pasti dah kalau tidak dia tu i'tikad memberi bekah dengan tabiat atau ilak kafir dengan ijma' ulama. Ataupun kita kata huduh ya raja dengar lah, maka pasti dia akan terjerumuh dalam orang panggil juhala muslimin. Mana yang ni i'tikad dia Allah Ta'ala bagi kekuatan pada perbuatan menyangka dan buang persilah tadi untuk memberi bekah. Itu fasik, kufur, khilaf ulama. Atau yang ngaji sungguh sifat 20 ni. Allah laka tapi ni macam ada lah, ni hukum ada. Maka fasik dengan sebab perbuatan. Kalau dia menghalal perbuatan yang haram tadi, kafir ke? Maka tak ada dah terlebih besar daripada bahaya kufur dan bid'ah sayyi'ah yang berhadap atas yang berbuat, ini atas orang yang berbuat. Dia mana berbuat akan pekerjaan menyangkar, menjamu jing hatu dengan beras kuning, bulut kunyit ke apa tu. Dan membuang persilah. Laknatullahu. Melaknat oleh Allah Ta'ala. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa hadatsan. Man ahdatsa hadatsan fa alaihi laknatullah. Wallahu alam. Betul situ dah. Laknatullah situ. Laknat terus. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.